Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajul muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fi min haramin haramnahu ala wa inna ma harramallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Artinya, daripada Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang laki-laki yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis dari hadisku, maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Yakni kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdaannya, padahal yang apa diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu golongan yang akan timbul nanti pada suatu zaman, dan bila mana golongan ini akan muncul, ini petanda bahawa kita berada di akhir zaman. Kerana peristiwa golongan ini yang bila mana berada dan akan muncul, ia menunjukkan peristiwa akhir zaman, artinya tanda-tanda kiamat yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita satu golongan yang akan muncul nanti pada suatu zaman akhir zaman, iaitu tak lain dan tak bukan golongan anti hadis. Golongan anti hadis. Mereka ini satu golongan yang muncul di suatu zaman nanti. Mereka menolak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quranul Karim sahaja. Mereka tolak hadis Rasulullah. Maka inilah golongan yang disebut sebagai golongan anti hadis. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kamu sesat selama-lamanya jika kamu berpegang kepada dua perkara ini. Apa dia? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahku, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berpegang kepada dua perkara ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika dalam kehidupan kalian kamu berpegang kepada dua perkara ini, lan tadillu abada,
kalian tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah, yakni hadis Nabi SAW. Jadi jelas dalam hadis Rasulullah menyatakan salah satu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah iaitu berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Tetapi nanti muncul, tiba satu zaman, satu masa, satu golongan akan muncul. Mereka ini berpegang kepada Al-Quran tetapi menolak hadis Rasulullah SAW. Inilah yang disebut sebagai golongan anti hadis. Sebab itu dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, yushikur rajul muttaki'an ala arikatih. Hampir tiba satu zaman di mana satu orang laki-laki yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya. Lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini, kata ulama, bahawasanya seorang yang mengingkari kedudukan hadis, yang mana kedudukan hadis ini sebagai sumber, salah satu sumber hukum dalam Islam, bahkan sumber hukum yang kedua setelah mana Al-Quranul Karim. Kerana kata Rasulullah SAW, berpeganglah kepada dua perkara, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnahku. Jadi kedudukan hadis yang disebut oleh Rasulullah untuk pegangan kita sampai kita mati, iaitu salah satunya hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber hukum yang kedua setelah mana Al-Quran. Jadi dalam hadis ini Rasulullah kata hampir tiba satu zaman, satu masa nanti di mana ada satu orang lelaki, dia duduk bersandar. Dia duduk bersandar di atas kursi kemegahan dia. Artinya dia ada pangkat yang besar, jawatan yang tinggi. Maka dia duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, yang mana lelaki ini yang dimasukkan itulah golongan anti hadis, iaitu seorang yang mengingkari kedudukan hadis Rasulullah SAW. Dan alasan mereka, antara mereka menolak hadis Rasulullah hanya berpegang kepada Al-Quran, sekadar memberi tanggapan kepada mereka bahawa Rasulullah ni manusia macam dia juga, sedangkan Al-Quran itu dia merupakan daripada Allah. Maka dia beranggapan Rasulullah tu manusia seperti mana manusia biasa macam dia juga. Maka dia kata ini perkara yang perlu ditolak, kerana hadis yang diucapkan, yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW itu daripada Rasulullah. Rasulullah ni manusia macam dia juga. Al-Quran ni beza, ini daripada Tuhan, ini daripada Allah, ini kalam Allah, bukan kalam manusia. Kita terima Al-Quran, kita tolak hadis. Ini bahaya tuan-tuan. Satu, mereka beranggap bahawa Rasulullah tu manusia seperti mana dia. Ya, memang Rasulullah tu manusia biasa seperti mana manusianya kita. Tetapi kemanusiaannya Rasulullah SAW tak samanya dengan manusianya kita. Muhammadun bashar la kal bashar. Nabi Muhammad SAW tu manusia, tapi kemanusiaannya Nabi tak sama dengan kemanusiaannya kita. Memang disebut dalam Quran, ana basyarum mislukum, aku ni manusia seperti mana kalian. Baca ayat lagi, tinggal lagi Allah Ta'ala berikan wahyu kepada aku. Jadi jika dikatakan bahawa orang tersebut bahawa sama manusia dengan Rasulullah, dia tu ada wahyu tak? Dia tak ada wahyu. Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Dan lagi dalil nas yang kuat, walaupun Nabi SAW manusia biasa macam kita,
Tetapi setiap ungkapan, setiap perkataan, setiap sadaan yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan atas dasar diri Rasulullah semata-mata, seperti mana perkataannya kita. Kadang-kadang ada mengikut hawa nafsu, kadang-kadang ada ikut tunjuk syaitan dan sebagainya. Tapi Rasulullah bukan begitu. Wa man yantiqul 'anil ahwa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi sabdaan itu merupakan wahyu daripada Allah, bukan daripada hawa nafsu sendiri, bukan daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat yang perlu kita mengetahui. Artinya mereka yang menolak hadis, mereka tidak memahami kemuliaan, ketinggian, kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ni. Dan bila Rasulullah SAW menyatakan satu masa nanti akan datang ada satu golongan anti hadis menolak hadis, maka ini pasti akan berlaku dan telah pun berlaku dan telah menjadi kenyataan apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, nanti hampir dengan kiamat kamu akan lihat ada satu orang lelaki yang duduk di atas kursi kemegahannya. Yang mana lelaki yang dimasukkan ini adalah seorang yang mengingkari hadis Rasulullah, yang menolak kedudukan hadis Rasulullah yang merupakan sumber yang kedua selepas Al-Quran. Katanya ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja, dan bagi dia hadis ini bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Bukan. Artinya bila mana dia kata dia tolak hadis, dia tak terima hadis Rasulullah, artinya dia tidak menjadikan sumber hukum tu dalam Islam. Kerana sumber yang kedua dalam Islam iaitu hadis Rasulullah, dan dia tidak akan menjadikan tempat rujukan hadis ini dalam menetapkan satu-satu hukum. Sedangkan hadis itu kedudukannya ia sebagai penjelas, penerangan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Maka yang menjelaskan apa yang terkandung isi di dalam Al-Quran itu melalui hadis Rasulullah. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, aqimus salah, dirikan salat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan untuk hambanya melaksanakan salat. Aqimus salah, Allah Ta'ala suruh kita salat. Siapa yang memberikan penjelasan, penerangan tentang bagaimana pelaksanaan solat? Adakah daripada Al-Quran? Allah Ta'ala hanya menyatakan hendaklah kamu solat. Allah Ta'ala perintahkan supaya kamu solat. Yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan solat, bila waktu solat yang perlu ditunaikan, berapa bilangan rakaat solat yang perlu dilaksanakan, kaedah macam mana nak solat, baik qiyam, baik rokok, baik sujud dan sebagainya. Siapa yang menjelaskan, siapa yang tunjuk ajar? Tak lain dan tak bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Jibril alaihi salam kepada Rasulullah yang mengajarkan macam mana solat yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, aqimus salah, dirikan solat. Artinya bila mana golongan anti hadis ini menolak kedudukan hadis, bagaimana cara dia solat? Kerana bila dia tolak hadis Rasulullah, artinya dia tolak sekali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sebagai penjelas, penerang kepada Al-Quranul Karim. Ini yang sangat bahaya tuan-tuan, golongan anti hadis ini. Bagi dia hadis ni bukan menjadi sumber rujukan dalam Islam untuk menetapkan satu-satu hukum. Jadi kalau macam itu tadi, semayang dia macam mana?
Semayang dia kaedahnya macam mana? Berapa kali satu hari dia semayang? Kerana itu semua disebut dalam hadis Rasulullah yang menjadi sumber hukum. Yang hari ni kita semayang satu hari 5 kali, ada 17 rakaat. Semayang subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Itu semua sebut dalam hadis Rasulullah SAW. Dan hari ini kita dapat melaksanakannya kerana itu telah diajarkan, diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan mereka golongan anti hadis ini memang tidak menjadikan hadis sebagai rujukan utama kerana mereka berpegang kepada semata-mata Al-Quranul Karim. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah, yuhaddasu bihadisin min hadisi fayaqul bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla. Bila mana satu orang laki-laki tadi yang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu ada orang menyampaikan kepadanya hadis-hadis Rasulullah SAW. Bila sampaikan kepadanya, yakni golongan anti hadis ini, hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, lalu apa mereka jawab? Bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla. Pegangan kami, pegangan kamu hanya satu sahaja, iaitu kitabullah, yakni Al-Quranul Karim sahaja. Bila disampaikan hadis kepada mereka, mereka kata apa? Tak. Dalam kehidupan kami dan kehidupan kamu, dia nak bagi tahu pula golongan yang menerima hadis ni, hanya satu saja dia kata, iaitu tak lain dan tak bukan Al-Quranul Karim. Itu yang paling sahih. Adapun hadis ni dia kata tak sahih sebab datangnya daripada manusia. Kerana Rasulullah SAW itu manusia. Ya, memang betul manusia. Tetapi mereka tidak mengetahui kehebatan, keagungan, kemuliaan, ketinggian Rasulullah SAW begitu, sehingga sanggup mereka menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka inilah bahaya golongan anti hadis. Betapa bahayanya golongan anti hadis. Artinya kata Rasulullah SAW tadi, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kamu pegang 2 perkara tersebut, lan tadillu abada, tidak sama sekali kamu akan sesat. Kalau orang belajar bahasa Arab ni, lan ni tuan-tuan harfun nafi abadah, huruf yang menafikan selama-lamanya. Selama-lamanya kamu tidak akan sesat dalam kehidupan kamu berpegang kepada Al-Quran dan hadisku. Artinya golongan anti hadis ini, dia menolak yang 2 item yang merupakan kamu pegang, kamu tidak akan sesat kata Rasulullah. Dia tolak satu, artinya dia sesat. Pasti dia dalam keadaan sesat. Sedangkan dia nak menyesatkan orang lain yang berpegang kepada hadis Rasulullah atas kenyataan menyatakan Rasulullah itu manusia biasa. Adapun Al-Quran ini kalam Allah daripada Tuhan, tak ada salah. Adapun hadis itu ada salah. Na'udzubillah. Jadi ini yang berlaku, yang merupakan peristiwa akhir zaman, yang merupakan tanda-tanda kecil yang sudah menjadi kenyataan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Adanya akhir zaman ini golongan anti hadis. Mereka menyatakan pegangan kami, pegangan kamu hanyalah kitabullah, iaitu Al-Quran sahaja. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada hakikatnya golongan ini, iaitu golongan anti hadis ni, ialah golongan yang tidak percaya kepada Al-Quran dan juga tidak percaya kepada hadis. Nampak? Walaupun dia kata apa? Pegangan kami, artinya kami ni pegang dalam kehidupan kami Quran saja, hadis ni kami tolak. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, bila dia kata dia hanya berpegang kepada Al-Quran, dia tolak hadis Rasulullah, sebenarnya dia juga tolak Al-Quran. Dia tidak menerima Al-Quran, dia tidak percaya kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Kenapa sedemikian?
Orang yang anti hadis, tolak hadis, artinya dia sebenarnya dia tolak juga Al-Quran. Dia tak percaya kepada Al-Quran. Kerana orang yang mendustakan salah satu daripada keduanya, salah satu daripada keduanya apa? Sumber Islam ni, Al-Quran dan hadis. Dia tolak salah satu, dia tolak hadis. Sama sebenarnya dia menolak dan mendustakan kedua-duanya sekali. Ini kaedah kena faham. Kerana Rasulullah menyatakan kamu kena berpegang kepada kedua-duanya sekali. Pasti kamu tidak akan sesat dalam kehidupan dunia kamu. Maka kata ulama, bila mana salah satu daripada kedua tersebut dia tolak, artinya dia tolak kedua-duanya sekali. Sama ada dia berpegang kepada Al-Quran, dia tolak hadis, ataupun dia berpegang kepada hadis, dia tolak Al-Quran. Hakikatnya dia tolak kedua-duanya sekali. Seperti mana semayang tadi, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Aqimus solah, dirikanlah solat. Allah Ta'ala perintah supaya kita solat. Cara yang menunjukkan cara kita solat siapa? Rasulullah. Bila dia tolak hadis, dia tolak Rasulullah, artinya sebenarnya dia tolak juga Al-Quranul Karim. Ini perlu memahami tuan-tuan dalam isu masalah ni, bahawasanya inilah hakikat golongan anti hadis. Walaupun mereka menyatakan bahawa pegangan kami iaitu Al-Quran sahaja, dan hakikatnya sebenarnya dia mendustakan, menolak dan juga menyatakan tidak percaya kepada Al-Quran juga. Kedua-dua sekali mereka tolak hakikatnya. Kerana dalam untuk kita memahami Al-Quran, sebenarnya tuan-tuan, satu orang tidak akan dapat faham Al-Quran melainkan dia akan rujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dia akan kena kembali kepada hadis Rasulullah yang fungsinya sebagai penjelas, penerang kepada Al-Quranul Karim. Tak akan dapat selamanya untuk kita memahami Al-Quran. Apatah lagi kita orang awam, baca Quran boleh, nak faham maknanya boleh, tahu makna, tapi nak faham apa kehendak yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintahkan tu tak faham. Jangan main-main rujuk saja tuan-tuan. Ambil sikit Al-Quran sini, ambil sikit hadis sini, buat faham sendiri. Tak boleh. Kita tidak akan dapat memahaminya tuan-tuan, hakikat sebenarnya. Sampai hebatnya Quran ni ada dua ayat. Dalam Al-Quran ni ada dua jenis ayat. Yang pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang jelas, terang, menjelaskan apa kehendak perintah Allah Ta'ala kepada hambanya. Itu boleh kita tengok mana, kita boleh faham. Maka kepada masalah ayat yang kedua, jenis ayat yang kedua, iaitu ayat mutasyabihat, ayat yang menunjukkan kesamaran, ada tasyabuh dekat situ, tak berapa jelas tuan-tuan, seperti mana ayat muhkamat. Maka ayat mutasyabihat ini, kaedah yang pertama menurut ulama salaf, tak lain dan tak bukan ufawidu ilallah. Mereka serah kepada ayat yang menyatakan tentang ketidakjelasan, kesamaran yang pada ayat tersebut. Apa maksudnya? Apa maknanya? Ufawidu ilallah, serah kepada Allah Ta'ala apa maksud sebenarnya. Adapun ulama khalaf, mereka akan takwil, mereka akan tafsir. Kerana ayat mutasyabihat ini kalau tidak ditakwil ataupun tidak ditafsir, khususnya kepada orang awam, mereka akan tasyabuh, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini yang ramai terperangkap pada hari ini. Sedangkan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang berpegang kepada bahawasanya sifat Allah jangan sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah jangan sama dengan sifat makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan perkara baru. Siapa yang baru? Makhluk. Allah Ta'ala tu kazim. Artinya bila mana orang
berpegang menyatakan sama sifat Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang pertama, dia itu tidak mengenal Khalik, tidak mengenal makhluk. Tidak mengenal Khalik, yakni Allah, dan juga tidak mengenal makhluk. Sedangkan pegangan kita bila mengaji tauhid, pegangan kita kena tahu, kena kenal Khalik, kena kenal makhluk. Sebab itu kena jangan samakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Laisa kamaslihi syai', kata Allah, jangan kamu samakan aku dengan makhluk. Jangan, sama ada sifat ke, af'al ke, maupun zat. Tidak. Ini yang bahaya. Kalau orang dia tolak hadis, dia pegang semata-mata Al-Quran, tiba kepada ayat mutasyabihat, ini masalah besar. Ini boleh tercabut iman, tuan-tuan. Boleh tergadai akidah, lantaran kerana mereka tidak menjadikan hadis untuk kembali kepada melihat penjelasan apa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis kepada Al-Quranul Karim. Artinya sebenarnya dia tidak akan dapat memahami selama-lamanya Al-Quran melainkan merujuk kepada hadis Nabi SAW. Itu yang hakikatnya mereka ni menolak Al-Quran sekali. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Lalu mereka ini golongan hadis menyatakan, fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi min haramin haramnahu. Kami hanya pegang Al-Quran saja. Apa yang dihalalkan daripada Al-Quran kami halalkan, apa yang diharamkan daripada Al-Quran kami haramkan. Ini pegangan mereka, golongan anti hadis. Walaupun dia kata sedemikian, apa yang diharamkan dalam Al-Quran diharamkan, apa yang diharamkan daripada hadis, daripada Al-Quran diharamkan. Maka yang menjelaskan perkara-perkara yang haram tu daripada mana? Daripada hadis. Tetapi dia tolak hadis, habislah. Kerana Al-Quran ini banyak menyebut perkara-perkara, garis-garis yang besar dalam ajaran Islam, hukum-hukum dalam agama Islam. Dan artinya kalau tengok dalam bentuk global yang besar, tuan-tuan, manakala hadis pula fungsinya tak lain dan tak bukan sebagai penjelas, penerang, memerincikan lagi isi dalam kandungan Al-Quranul Karim, bahkan menerangkan segala masalah-masalah yang sulit yang tak boleh memahami terus daripada Al-Quran, hanya daripada hadis Rasulullah SAW. Ini bahaya ni, tuan-tuan. Kerana peristiwa ini, golongan anti hadis ini pun telah wujud dan telah ada dan telah menjadi kenyataan seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka sebab itu, tuan-tuan, untuk menghindar daripada kita terjerumus daripada golongan anti hadis ini yang menolak hadis Rasulullah, yang pertama kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kerana golongan ini tak lain dan tak bukan mereka menurut hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Bila dalam kehidupan kita, dalam tindak tanduk kita terlalu mengikut hawa nafsu, fatahlik, maka akan binasa. Pasti akan sesat. Jangan terlampau mengikut hawa nafsu. Maka sebab itu hati-hati, akhir zaman ni kita zaman fitnah. Pastikan ada ilmu. Kena ada knowledge, ilmu pengetahuan, khususnya tentang agama Islam ini. Faham betul-betul agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua sumber tersebut. Kerana orang yang Allah Ta'ala berkendakkan kebaikan kepada dia, maka yang pertama sekali Allah Ta'ala berikan dia ilmu agama. Dia faham agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala berikan dia kefahaman agama. Macam mana faham agama? Maka dia ada ilmu, dia belajar. Dia belajar. Mesti kena ada ilmu ni, tuan-tuan, knowledge, ilmu pengetahuan. Kalau tidak,
mungkin akan termasuk terjerumus daripada golongan anti hadis ini. Yang kedua, kena menuntut ilmu. Nak dapatkan ilmu tadi, kena belajar. Kena belajar. Cari guru yang benar-benar berpegang kepada sumber hukum Islam itu, sama ada Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan ijma' ulama, qiyas. Itu antara pegangan-pegangan dalam untuk mengetahui berkenaan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka kita juga untuk mengetahui tersebut berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada qiyas dan juga alim ulama, supaya kita selamat, tuan-tuan, dari segi akidah kita, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, banyakkan doa kepada Allah Ta'ala kerana kita berada di zaman fitnah, supaya akidah kita dijaga, terpelihara, iman kita selamat daripada golongan-golongan yang sesat ini. Maka doa pada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kita hidayah, petunjuk, iman, akidah yang sahih, supaya kekal kita mati dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa agar mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara akidah kita, pelihara iman kita, pelihara agama kita dalam kehidupan kita, agar Allah Ta'ala yang telah berikan kita hidayah petunjuk ini, supaya jangan pesongkan, jangan palingkan kepada agama lain, kepada akidah lain, kepada kepercayaan yang lain apa telah diberikan kepada golongan yang sesat. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kamu palingkan hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah mana engkau beri hidayah kepada kami. Ini doa untuk kuatkan akidah, doa untuk kuatkan iman kita, supaya jangan mudah kita tersesat kepada golongan-golongan yang sesat. Maka sebab itu akhir hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma haramallah. Padahal kata Rasulullah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu sama hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Rasulullah SAW haramkan, sebutkan dalam hadis, sama juga tuan-tuan apa yang Allah Ta'ala haramkan, sebutkan di dalam Al-Quran. Ada pertalian, sama. Artinya dia tolaknya hadis, sebenarnya hakikatnya dia tolaknya Al-Quranul Karim. Jadi kata ulama, golongan ini sebenarnya dianggap telah keluar daripada ikatan agama Islam. Artinya tuan-tuan, golongan anti hadis ini sebenarnya dah terkeluar daripada agama Islam, sudah terkeluar, na'udzubillah. Maka oleh demikian, hati-hatilah tuan-tuan dalam setiap perkara, tindak tanduk kita, pemikiran kita, apatah lagi dalam zaman akhir zaman ni, zaman fitnah. Maka banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku. Kerosakan yang paling besar, fitnah yang paling besar adalah fitnah akidah, fitnah iman, fitnah tauhid. Kerana bila mana satu orang rosaknya akidah, rosaknya iman, bagaimana nanti untuk tuan-tuan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, nak menyatakan akidah keimanan kita yang sebenar, bahkan menyebabkan na'udzubillah untuk mereka ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana akidah mereka, iman mereka tidak selari seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan yang membetuli apa pegangan Rasulullah SAW. Maka oleh itu berhati-hatilah dengan golongan anti hadis ini. Pastikan mudah-mudahan setiap perjalanan ibadah kita, pegangan akidah kita ini betul-betul membetuli bersamaan dengan pegangan akidah Rasulullah SAW dan juga ibadah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara iman kita, pelihara akidah kita,
pelihara setiap apa jua sekalipun dari segi sudut golongan-golongan yang menyesatkan kepada kita, dan Allah Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar benar-benar kita terus berada atas jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala juga pelihara anak keturunan zuriat kita daripada perkara-perkara musibah, bencana, golongan yang sesat ini dan sebagainya, dan insya-Allah mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, dan insya-Allah panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.